warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pentas kerja ini dikaji adalah untuk meneliti konsep pajak gadai yang berada di dalam Malaysia sama ada terlibat secara langsung di dalam pertumbuhan dan pengurusan. Konsep pajak gadai ini memberi daya tarikan kepada masyarakat umum di Malaysia sehingga pelbagai bangsa dan agama memanfaatkannya untuk kecairan aset mereka bagi memacu semula ekonomi seseorang individu tersebut. Berkaitan dengan isu yang berlega-lega sepanjang tahun ini, suasana ekonomi yang sangat tidak memberangsangkan kerana penyakit yang melanda seluruh dunia. Berbagai peringkat taraf kehidupan dapat merasakan tamparan hebat kerana telah membuka mata semua pihak untuk meneliti perbelanjaan kewangan harian, bulanan dan juga tahunan. Aset yang berharga dalam genggaman merupakan tulang belakang buat masa kini bagi merancangkan aliran wang tunai. Maka kaedah pajak merupakan langkah yang realistik bagi solusi yang dihadapi ketika ini. Dapatan kajian ini diharapkan akan menambah lagi penglibatan industri korporat dalam aktiviti pajak yang lebih telus dan sistematik. Hasil diperolehi dapat membantu meningkatkan sosioekonomi umat Islam dalam aspek pengurusan kecairan aset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Amin bin Azin Amin dari kelas J4 BA 117 3H, nombor pelajar 2019838006. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada pajak gadai Ar-Rahnu. Dalam aspek ekonomi Islam sendiri, pajak gadai secara Islamik dikenali sebagai Ar-Rahnu, dan Ar-Rahnu adalah skim pajak gadai secara Islamik yang mematuhi syariah. Tambahan, perkataan Ar-Rahnu sendiri berasal dari perkataan Arab iaitu ran yang membawa maksud sebagai gadai, ataupun dari segi syarak Ar-Rahnu membawa maksud kita menjadikan sesuatu barang ataupun harta yang bernilai sebagai sandaran ataupun cagaran hutang yang tidak boleh dibayar semasa hutang tersebut masih belum dijelaskan. Sebenarnya tujuan Ar-Rahnu ini ialah serupa dengan konsep pembiayaan peribadi, di mana untuk seseorang itu mendapatkan wang secara tunai dengan segera, dia perlu mencagarkan emas. Dengan cara ini, peminjam tidak akan berasa agak terbeban kerana tidak mampu membayar wang tunai tersebut kerana telah dicagarkan emas. Tambahan pula, untuk yang menerima cagar akan berasa yakin kerana telah mempunyai emas daripada si pencagar, dan ini akan membuatkannya lebih yakin dengan haknya tidak akan hilang. Hal ini kerana jika si pencagar tidak dapat membayar semula wang tersebut, maka orang yang menerima cagar itu dapat menjual emas tersebut, tetapi jika ada baki pada harga barang tersebut, dia mestilah kembalikan kepada tuan empunya barang tersebut. Sebenarnya, untuk hukum gadaian barangan berharga seperti emas adalah harus kerana ia adalah untuk memenuhi keperluan manusia yang berada dalam keadaan terdesak. Manakala ianya hukumnya akan menjadi wajib untuk orang Islam yang telah berhutang, dan kerana kita perlu menyelesaikan hutang tersebut di kedai pajak gadai. Selain itu, seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat banyak bank dan juga koperasi yang menawarkan skim Ar-Rahnu, dan banyak kebaikan yang kita akan peroleh daripadanya. Antaranya, kita tidak akan dikenakan kadar keuntungan, dan juga kita hanya dikenakan upah simpan dengan kadar yang amat minimum. Selain itu, pajak gadai juga merupakan pajak gadai Ar-Rahnu boleh dikatakan sebagai situasi yang menang buat kedua-dua pihak kerana si peminjam
boleh mendapatkan duit kerana keadaannya yang terdesak, dan pemiutang akan mendapat emas yang dicagarkan oleh si pencagar. Sebenarnya untuk topik pajak gadai Arahnu, ianya merupakan satu topik ekonomi yang amat baik, menarik dan relevan untuk kami kaji, kerana pada masa ini pajak gadai Arahnu amat luas dan ianya perlu diperkenalkan lebih lagi, terutamanya kepada generasi muda, kerana kita tidak tahu dengan situasi ekonomi yang sekarang, kita memerlukan wang di saat-saat yang terdesak, terutama sekali pada pandemik ini. Dan ianya dengan kita melakukan pajak gadai Arahnu, ianya akan lebih memudahkan kita punya ekonomi seharian. Terima kasih. Tujuan penelitian yang pertama ialah untuk menganalisis pengaruh kesedaran pemajak terhadap kemahuan si pemajak dalam membayar pajak. Untuk yang kedua, untuk menganalisis tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dalam membayar pajak. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh persepsi terhadap sistem perpajakan ketika dalam tempoh pembayaran. Yang terakhir adalah untuk menganalisis pengaruh kualiti pelayanan kepada pemajak ketika dalam tempoh pembayaran. Kesepakatan ulama atas haramnya pajak, ia merupakan bentuk kezaliman yang hampir merata di tanah air kita, adalah diterapkan sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Untuk itulah akan kami menjelaskan masalah pajak ditinjau dari hukumnya, beberapa hal yang berkaitan dengan pajak tersebut. Di antaranya ialah sikap kaum muslimin yang harus taat kepada pemerintah dalam masalah ini. Definisi pajak dalam istilah bahasa Arab. Pajak dikenal dengan nama al-ushri atau al-maks, atau biasa juga disebut al-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, atau sesuatu ketika biasa disebut al-kharaj. Akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungut tersebut syahibul maks atau al-asishar. Adapun menurut ahli bahas, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membayari pengeluaran perorangan, dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Terdapat 7 variasi jenis pajak, iaitu pajak bumi dan pajak bangunan, ataupun dikenal sebagai PBB, iaitu pajak yang dikenakan terhadap tanah dan lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, pajak penghasilan PPH, iaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang. Yang tiga, pajak pertambahan nilai PPN. Yang keempat, pajak barang dan jasa. Kelima, pajak penjualan barang mewah PPNBM. Yang keenam, pajak perseroan, iaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan kongsi atau badan lain. Yang ketujuh, pajak transit ataupun peron dan sebagainya. Konsep pajak Islamik. Sejarah pajak gadai Islam yang pertama diwujudkan pada tahun 1992, iaitu Muassasah Gadaian Islam Terengganu dengan inisiatif oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, ataupun nama pendeknya dikenali sebagai MAIDAM. Gadaian atau al-rahn dari segi syarak ialah menjadikan sesuatu barang itu atau harta yang dinilai sebagai sandaran atau cagaran hutang yang boleh dibayar dengan
dengannya ketika hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Tujuan dari gadaian ialah untuk meyakinkan tuan punya hutang bahawa haknya tidak akan hilang sekiranya orang yang berhutang itu tidak menjelaskan hutangnya. Kerana barang yang digadaikannya itu akan dijual dan harganya diambil sekadar jumlah yang dia berhak dari baki hutang tersebut, dan baki harga barang itu juga akan dikembalikan kepada empunya tuannya. Konsep pajak konvensional pula ialah di Malaysia, permis pajak gadai konvensional sinonim dengan dikelalui oleh bukan beragam Islam. Sebahagian besar ia diperoleh oleh bangsa Cina di negara ini, dan jumlah cawangannya lebih mudah dijumpai setiap pekan atau bandar di dalam daerah. Rata-rata rakyat Malaysia lebih gemar berus niaga dengan premis mereka oleh kerana urusan yang mudah dan kadar kesegeraan untuk mendapatkan wang lebih mudah. Mengenakan cas riba kepada pelanggan, pajak gadai menipu dengan menggunakan faedah berganda yang lebih menzalimi peminjam. Pada masa yang sama, mereka akan menaikkan bunga bila perkara itu berlaku, dan kita akan fikir perlu bayar barang yang dipajak. Ayat yang saya sebutkan tadi merupakan satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pajak gadai konvensional di Malaysia. Bagi tempoh gadaian secara umum, tempoh gadaian ialah selama 6 bulan, tetapi gadaian juga boleh ditebus pada bila-bila masa. Sekiranya tidak dapat menerusi gadaian tersebut, tamat tempoh pemajak gadai boleh memberitahu kepada pemegang pajak gadai untuk menunjukkan tempoh masa tidak kurang daripada 3 bulan. Setiap bukti lanjutan hendaklah dibuat dalam buku pemegang pajak gadai dan juga dalam surat pajak gadai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengisukan masalah-masalah yang melibatkan syarikat Ar-Rahnu. Okay. Pertama sekali, syarikat Ar-Rahnu mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan masyarakat di Malaysia. Namun, berdasarkan kajian yang dijalankan, mendapati perkhidmatan Ar-Rahnu masih lagi berhadapan dengan pelbagai masalah yang menyebabkan masih tidak dapat menandingi penguasaan pajak gadai konvensional. Menurut perangkaan BNM, Bank Negara Malaysia, pada tahun 2004, nilai gadaian pajak gadai konvensional menguasai hampir 82% pasaran dengan jumlah pinjaman yang dikeluarkan sebanyak 1.5 bilion ringgit, manakala pajak gadai Islam hanya menguasai 15% pasaran dengan nilai pinjaman 275 juta. Antara masalah yang dihadapi oleh syarikat Ar-Rahnu ialah pelaksanaan sistem kewangan Islam pada zaman ini memerlukan pendekatan yang wajar. Hal ini bertujuan untuk memelihara peraturan-peraturan khusus, memahami semangat dan prinsip Islam serta berusaha mencapai setakat mana kesempurnaan idea dalam bentuk baru. Atas pertimbangan ini, pembentukan Ar-Rahnu memerlukan isi, roh serta nilai-nilai Islam, bukan hanya dengan memastikan produk ini tidak mengandungi unsur riba. Malah, pelaksanaannya adalah sebahagian daripada usaha untuk menghapuskan eksploitasi terhadap golongan miskin atau golongan yang berpendapatan rendah atau sesiapa sahaja yang termasuk dalam golongan yang menghadapi kesukaran. Selain itu, kebanyakan institusi kewangan Islam di Malaysia lebih memberi fokus kepada usaha-usaha untuk mengelakkan riba tanpa menitik beratkan aspek falsafah, roh, semangat dan matlamat utama pelaksanaan muamalat Islam, khususnya Ar-Rahnu sendiri.
Ar-Rahnu yang dilaksanakan oleh semua institusi di Malaysia adalah tidak selaras dan ini menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Ketidakserasian ini dapat dilihat dari segi upah simpan, barang gadaian dan nilai pinjaman yang diberikan. Persoalannya, gabungan pelbagai elemen dalam satu kontrak ini adalah penting untuk dihuraikan kerana Islam amat mementingkan ketulusan dalam pembentukan sesuatu kontrak. Percampuran atau gabungan ini ditakuti menyebabkan timbulnya unsur-unsur dilarang seperti penipuan, gara dalam kontrak. Unsur gara dapat dihapuskan daripada akad jika objek kontrak dinyatakan dengan terperinci sehingga tidak ada samar tentang kepastiannya dan spesifikasinya. Dengan unsur itu, unsur penipuan dapat dihindari dan perbalahan antara pihak yang terlibat dapat dielakkan. Seterusnya, masalah ketiadaan satu badan induk iaitu pengawal seliaan dan garis panduan yang komprehensif yang menguasai perjalanan sistem ini juga perlu dibincangkan dan mencari jalan penyelesaiannya. Ketiadaan akta yang khusus mengenai gadaian Islam menyebabkan agensi pelaksanaan skim ini terpaksa menerima pakai Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 dengan melakukan beberapa perubahan. Peruntukan dalam akta tersebut jelas bercanggah dengan syariat Islam seperti Seksyen 17 dan Seksyen 23 iaitu mengenai faedah 2% sebulan atas kadar pinjaman dan barang gadaian menjadi lesap selepas tempoh tamat gadaian apabila barang itu tidak ditebus semula. Keperluan untuk mematuhi peraturan sistem perbankan konvensional merupakan kekangan utama terhadap perkembangan dan pelaksanaan kewangan Islam. Semua pihak perlu memastikan produk Al-Rahnu ini dapat mencapai kepatuhan syariah yang tinggi, bukan sekadar bergantung kepada helah undang-undang untuk menghalalkan produk yang secara dasarnya berciri-cirikan unsur riba atau disebut helah syariah. Setengah ahli masyarakat masih keliru sama ada sistem gadaian yang dipraktikkan ini benar-benar bersih dari amalan riba dan segala bentuk penindasan. Sesetengah mendakwa yang sistem gadaian Islam dan konvensional adalah salah satu institusi yang sama, cuma dibezakan dari segi nama sahaja. Ini menyebabkan mereka memilih skim pajak gadaian konvensional. Okey, itu saja masalah-masalah yang dapat saya isukan pada ketika ini. Sekian, terima kasih. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak kes yang melibatkan Ar-Rahnu sendiri di Malaysia. Pertama sekali adalah kes pemalsuan emas yang sering berlaku di syarikat-syarikat dan juga kedai pajak gadai Ar-Rahnu di Malaysia. Hal ini kerana ketiadaan teknologi yang berkualiti tinggi ketika menguji emas tersebut. Pada masa ini juga kita dapat melihat banyak kes pemalsuan emas yang berlaku di negara kita dan ini akan menyebabkan syarikat Ar-Rahnu sendiri mengalami kerugian yang amat tinggi. Selain itu, kita juga dapat melihat bahawa kes penipuan ini berlaku atas beberapa faktor. Antaranya adalah seperti kecurian, manipulasi prosedur dan juga
Dan tambahan pula, seperti yang kita tahu, kes-kes pemalsuan ini berlaku kerana kita tidak kita tidak mempunyai teknologi yang tinggi seperti negara luar, iaitu seperti lead gold yang digunakan oleh syarikat-syarikat luar yang mempunyai teknologi yang tinggi. Selain itu, direkodkan pada 22 Ogos 2018 bahawa 4.4 juta transaksi gadaian emas direkodkan dari tahun 2000 sehingga Jun 2018 di syarikat Ar-Rahnu cawangan Yapim, dan kita dapat lihat di sini syarikat tersebut mengalami kerugian yang amat tinggi kerana ianya melibatkan 400 kes gadaian emas palsu dan ianya berjumlah lebih daripada RM400,000 Malaysia. Kenapa ianya berlaku seperti ini? Hal ini kerana seperti kita tahu, negara-negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan juga Vietnam telah mengeluarkan emas palsu dan ianya telah dilabelkan sebagai emas 916 yang amat berkualiti tinggi, namun emas tersebut adalah emas tiruan semata-mata. Kemudian, kita juga digemparkan dengan kes pemalsuan dokumen semasa proses pajak gadai dilakukan. Ianya direkodkan pada 15 Januari 2019 di Kota Baru, Kelantan, di mana kes pemalsuan dokumen dilakukan oleh individu yang bernama Natasha Muhammad Zahid yang berumur 31 tahun dan merupakan bekas eksekutif pajak gadai di sebuah syarikat kewangan sendiri. Ianya telah disabitkan kesalahan dengan 31 tuduhan memasukkan dokumen dan juga pecah amanah barang kemas yang bernilai hampir RM500,000 pada tahun 2016. Dan individu tersebut melakukan kesalahan di kedai pajak gadai Ar-Rahnu Exchange. Dan dalam kes tersebut, individu tersebut telah melakukan pemalsuan dokumen yang berjumlah sehingga RM204,000 Malaysia yang berupa barang kemas. Sekian, terima kasih. Seterusnya untuk hikmah solusi sistem dari perspektif Islam. Banyak langkah yang telah diambil oleh pada tertentu yang telah memberikan faedah kepada banyak pihak juga. Antaranya ialah mengelakkan umat Islam daripada terlibat dengan perkara yang haram seperti riba. Perbezaan utama antara Ar-Rahnu dan juga pajak gadai konvensional adalah pada perjanjian pinjaman yang dikaitkan dengan sesuatu ganjaran dan bukan pada gadaian itu sendiri. Dalam perjanjian Ar-Rahnu, pinjaman yang diberi tidak dikenakan faedah, iaitu riba, di mana riba diharamkan oleh Islam berbanding dengan pajak gadai konvensional yang menjadikan faedah sebagai sumber hasil pada pemberi pinjaman yang ianya jelas diharamkan oleh Islam. Perkara yang kejam dan juga jahat juga dapat dielakkan, seperti penindasan antara manusia, mencegah sifat mementingkan diri sendiri dan tanpa mempedulikan orang lain, dan menghilangkan jurang kehidupan antara orang kaya dengan orang miskin. Seterusnya adalah sifat jujur dalam diri yang dapat dipupuk. Ini adalah kerana melalui Ar-Rahnu, wang lebih bagi gadaian yang dipulangkan adalah dengan jumlah yang tepat. Sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan membayar balik hutang yang ditanggungnya bila tamat tempoh perjanjian, pemberi gadaian akan diberitahu atau dimaklumkan tentang barang
barang gadaian yang terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan tersebut akan dikembalikan balik kepada pemiliknya. Ini berlaku kerana nilai pinjaman adalah jauh lebih rendah dari nilai barang gadaian. Selain itu, umat Islam yang menggunakan khidmat ar-rahnu juga dapat mengelakkan diri daripada bersifat boros. Ini adalah kerana ar-rahnu menawarkan caj perkhidmatan yang amat rendah, dan semua pengurusan di ar-rahnu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional. Pajak gadai konvensional menawarkan caj perkhidmatan yang sangat tinggi, dan ada juga sebilangan pemegang atau token pajak gadai konvensional yang menerima atau meminta wang pendahuluan dari penggadai walaupun akta melarang kegiatan tersebut. Dengan ini kita juga dapat menghindarkan diri daripada ditipu dengan sangat mudah, ya. Di samping itu, kita juga akan mendapat kesenangan hidup dan dipermudahkan segala urusan. Ini adalah kerana dengan perubahan yang telah dilakukan terhadap ar-rahnu, pihak mereka memberikan notis kepada penggadai tentang upacara lelongan. Pihak penerima gadaian akan memberi notis kepada pihak penggadai sekiranya barang gadaian mereka hendak dilelongkan dan tempoh masa membayar balik untuk mereka telah habis. Dengan ini, pihak pembeli gadaian akan mengetahui bahawa tempoh masa membayar balik yang diperuntukkan untuk mereka telah habis dan barang gadaian mereka akan dilelongkan. Penggadai juga pasti akan tahu tentang gadaiannya ini, dan ini juga dapat mengelakkan fitnah dan perbalahan antara satu sama lain. Selain itu, tempoh membayar balik yang ditetapkan oleh ar-rahnu juga munasabah. Ar-rahnu juga merupakan sebuah pajak gadai Islam yang boleh bertolak ansur dengan pelanggannya berkaitan dengan tempoh membayar balik wang pinjaman yang telah dipinjam. Tempoh yang dikenakan adalah sangat munasabah dan boleh diterima pakai oleh semua pihak. Tidak seperti sesetengah pajak gadai konvensional yang kadang-kala meminta wang tambahan daripada pemberi gadaian, sehingga pemberi gadaian ingin melanjutkan tempoh pembayaran balik pinjaman mereka. Dengan ini, kedohan juga dapat dielakkan dan keadilan juga dapat ditegakkan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, penggadai dapat melakukan gadaian dengan lebih teratur dan saksama. Ini adalah kerana perkara ini sering berlaku dalam pajak gadai konvensional. Ia berlaku kerana akta pemegang pajak gadai tidak menerapkan nilai tara atau kriteria untuk menilai gadaian berkenaan. Dalam ar-rahnu, penerima gadaian akan memberi nilai gadaian yang sepatutnya dengan barang gadaian yang digadai oleh penggadai. Dan ini kita dapat mengelakkan penindasan sesama manusia sekaligus dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan juga bahagia. Selain itu, penggadai juga dapat menggadai dengan lebih adil kerana dengan perubahan sistem ini tiada lagi unsur penipuan semasa membuat timbangan. Pembeli gadaian juga tidak perlu risau dengan penipuan yang segala laku semasa timbangan dibuat. Ini adalah kerana dalam ar-rahnu tidak akan berlaku sebarang unsur penipuan semasa timbangan, dan buat nilai timbangan yang jelas akan ditunjukkan kepada pembeli gadaian. Jadi keadilan juga akan dapat ditegakkan dalam kalangan masyarakat sekaligus menghindarkan diri kita daripada kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perubahan yang dilakukan pada sistem tersebut juga, pengikut Islam pasti akan bertambah disebabkan adanya ar-rahnu yang menawarkan khidmat yang tulus dan jujur dengan menjalankan khidmat dalam cara Islam. Ini adalah kerana dengan khidmat ar-rahnu, rekomen yang disimpan pasti akan dijaga dengan selamat. Barang kemas yang dibalaskan tersebut adalah selamat, di mana penerima gadaian akan menjamin pemeliharaan dan bertanggungjawab ke atas barang kemas
yang diberi oleh pembeli gadaian. Ini pembeli gadaian tidak perlu risau untuk menyimpan barang mereka di Ar-Rahnu kerana masalah pemeliharaan dan penjagaan barang kemas di Ar-Rahnu adalah sangat baik. Okey, akhir sekali kita juga dapat menjematkan lebih masa dengan perubahan yang berlaku ini. Ini adalah kerana proses yang dilakukan di Ar-Rahnu adalah mudah dan cepat. Jadi dokumen seperti penyata bank atau slip gaji diperlukan. Wang tunai juga boleh diberikan dengan segera dan amat sesuai jika kita sedang berlaku kecemasan. Ini kita dapat menggunakan masa kita dengan lebih cermat dan dapat melakukan lebih banyak aktiviti Islam dengan masa yang kita ada. Ini adalah kerana masa itu emas. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya untuk hikmah solusi sistem dari perspektif Islam. Banyak langkah yang telah diambil oleh pada tertentu yang telah memberikan faedah kepada banyak pihak juga. Okey, antaranya ialah mengelakkan umat Islam daripada terlibat dengan perkara yang haram seperti riba. Perbezaan utama antara Ar-Rahnu dan juga pajak gadai konvensional adalah pada perjanjian pinjaman yang dikaitkan dengan sesuatu ganjaran dan bukan pada gadaian itu sendiri. Dalam perjanjian Ar-Rahnu, pinjaman yang diberi tidak dikenakan faedah, iaitu riba, di mana riba diharamkan oleh Islam berbanding dengan pajak gadai konvensional yang menjadikan faedah sebagai sumber hasil kepada pemberi pinjaman yang ianya jelas diharamkan oleh Islam. Perkara yang kejam dan juga jahat juga dapat dielakkan, seperti penindasan antara manusia, mencegah sifat mementingkan diri sendiri dan tanpa mempedulikan orang lain, dan menghilangkan jurang kehidupan antara orang kaya dengan orang miskin. Seterusnya adalah sifat jujur dalam diri yang dapat dipupuk. Ini adalah kerana melalui Ar-Rahnu, wang lebih bagi gadaian yang dipulangkan adalah dengan jumlah yang tepat. Sekiranya pembeli gadaian tidak berkemampuan membayar balik hutang yang ditanggungnya bila tamat tempoh perjanjian, pembeli gadaian akan diberitahu atau dimaklumkan tentang barang gadaian yang terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan tersebut akan dikembalikan balik kepada pemiliknya. Ini berlaku kerana nilai pinjaman adalah jauh lebih rendah dari nilai barang gadaian. Selain itu, umat Islam yang menggunakan khidmat Ar-Rahnu juga dapat mengelakkan diri daripada bersifat boros. Ini adalah kerana Ar-Rahnu menawarkan caj perkhidmatan yang amat rendah, dan semua pengurusan di Ar-Rahnu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional. Pajak gadai konvensional menawarkan caj perkhidmatan yang sangat tinggi, dan ada juga sebilangan pemegang atau token pajak gadai konvensional yang menerima atau meminta wang pendahuluan dari penggadai walaupun akta melarang kegiatan tersebut. Dengan ini kita juga dapat menghindarkan diri daripada ditipu dengan sangat mudah, ya. Di samping itu, kita juga akan mendapat kesenangan hidup dan dipermudahkan segala urusan. Ini adalah kerana dengan perubahan yang telah dilakukan terhadap Ar-Rahnu, pihak mereka memberikan notis kepada penggadai tentang upacara lelongan.
pihak penerima gadaian akan memberi notis kepada pihak penggadai sekiranya barang gadaian mereka hendak dilelongkan dan tempoh masa membayar balik untuk mereka telah habis. Dengan ini, pihak pembeli gadaian akan mengetahui bahawa tempoh masa membayar balik yang diperuntukkan untuk mereka telah habis dan barang gadaian mereka akan dilelongkan. Penggadai juga pasti akan tahu tentang gadaiannya ini dan ini juga dapat mengelakkan fitnah dan perbalahan antara satu sama lain. Selain itu, tempoh membayar balik yang ditetapkan oleh Ar-Rahnu juga nasabah Ar-Rahnu juga merupakan sebuah pajak gadai Islam yang boleh bertolak ansur dengan pelanggannya berkaitan dengan tempoh membayar balik wang pinjaman yang telah dipinjam. Tempoh yang dikenakan adalah sangat munasabah dan boleh diterima pakai oleh semua pihak. Tidak seperti sesetengah pajak gadai konvensional yang kadang-kala meminta wang tambahan daripada pemberi gadaian, sehingga pemberi gadaian ingin melanjutkan tempoh pembayaran balik pinjaman mereka. Dan ini kedohan juga dapat dielakkan dan keadilan juga dapat ditegakkan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, penggadai dapat melakukan gadaian dengan lebih teratur dan saksama. Ini adalah kerana perkara ini sering berlaku dalam pajak gadai konvensional. Ia berlaku kerana akta pemegang pajak gadai tidak menerapkan nilai tara atau kriteria untuk menilai gadaian berkenaan. Dalam Ar-Rahnu, penerima gadaian akan memberi nilai gadaian yang sepatutnya dengan barang gadaian yang digadai oleh penggadai. Dan ini kita dapat mengelakkan penindasan sesama manusia sekaligus dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan juga bahagia. Selain itu, penggadai juga dapat menggadai dengan lebih adil kerana dengan perubahan sistem ini tiada lagi unsur penipuan semasa membuat timbangan. Pembeli gadaian juga tidak perlu risau dengan penipuan yang berlaku semasa timbangan dibuat. Ini adalah kerana dalam Ar-Rahnu tidak akan berlaku sebarang unsur penipuan semasa timbangan dan buat nilai timbangan yang jelas akan ditunjukkan kepada pembeli gadaian. Jadi keadilan juga akan dapat ditegakkan dalam kalangan masyarakat sekaligus menghindarkan diri kita daripada kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perubahan yang dilakukan pada sistem tersebut juga, pengikut Islam pasti akan bertambah disebabkan adanya Ar-Rahnu yang menawarkan khidmat yang tulus dan jujur dengan menjalankan khidmat dalam cara Islam. Ini adalah kerana dengan khidmat Ar-Rahnu, rekomas yang disimpan pasti akan dijaga dengan selamat. Barang kemas yang sebarang skim tersebut adalah selamat di mana penerima gadaian akan menjamin pemeliharaan dan bertanggungjawab ke atas barang kemas yang dibeli oleh pembeli gadaian. Dan ini pembeli gadaian tidak perlu risau untuk menyimpan barang mereka di Ar-Rahnu kerana masalah pemeliharaan dan penjagaan barang kemas di Ar-Rahnu adalah sangat baik. Okey, akhir sekali kita juga dapat menjematkan lebih masa dengan perubahan yang berlaku ini. Ini adalah kerana proses yang dilakukan di Ar-Rahnu adalah mudah dan cepat. Jadi dokumen seperti penyata bank atau slip gaji diperlukan. Wang tunai juga boleh diberikan dengan segera dan amat sesuai jika kita sedang berlaku kecemasan. Ini kita dapat menggunakan masa kita dengan lebih cermat dan dapat melakukan lebih banyak aktiviti Islam dengan masa yang kita ada. Ini adalah kerana masa itu emas. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Secara konklusinya, syarikat Ar-Rahnu perlulah bersikap jujur dan amanah agar diberkati Allah. Hal ini berkait rapat dengan rezeki syarikat itu sama ada halal ataupun haram kerana mereka tidak amanah dan jujur semasa melakukan proses pajak. Bukan itu sahaja, ia juga salah di sisi undang-undang dan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hal ini masih berterusan, ia akan menjadi
ikut-ikutan di kalangan syarikat yang menyediakan perkhidmatan pajak ini. Hal ini kerana ia boleh menjejaskan ekonomi pelanggan yang datang kepada mereka, dan sedikit sebanyak ia boleh memberikan kesan kepada pelanggan tersebut kerana beliau tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi. Selain itu, pemalsuan dokumen pajak juga mendatangkan masalah yang besar kepada pelanggan. Hal ini kerana syarikat Ar-Rahnu mahukan keuntungan yang lebih tanpa memikirkan soal niat yang tidak menghalalkan cara itu. Oleh itu, syarikat pajak perlulah merujuk kepada panduan yang betul untuk menguruskan syarikat pajak, terutamanya proses pajak. Hadis Nabi ada mengatakan bahawa sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapat harta, dari yang halal atau yang haram. Seterusnya, pendekatan Islam dalam menangani masalah ini juga perlu diterapkan dalam setiap diri manusia. Hal ini kerana ia boleh memberikan kesan kesedaran kepada penyedia perkhidmatan pajak. Dengan itu, ia akan ada persaingan sihat di antara penyedia perkhidmatan pajak. Oleh itu, akan menjadikan industri lebih proaktif dan berinovasi untuk menarik lebih ramai pelanggan serta menjana keuntungan. Oleh itu, aspek positifnya, ia dapat meningkatkan potensi dan perkembangan industri Ar-Rahnu selain memberi kepuasan kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, terdapat kesan persaingan yang tidak sihat yang boleh menyebabkan kelangsungan industri yang bersaiz kecil dan sederhana akan terjejas kerana wujudnya monopoli pasaran dari industri besar. Seterusnya adalah pengurusan modal. Hal ini berkait rapat dengan kecukupan modal untuk menjalankan operasi mikrokredit Ar-Rahnu merupakan elemen utama untuk memastikan kelangsungan Ar-Rahnu itu sendiri. Dalam masa yang sama, modal merupakan aset yang sangat penting dan bertindak sebagai penampan terhadap kerugian atau kegagalan bagi sesebuah institusi. Ini kerana sesebuah syarikat yang terlibat dalam perkhidmatan kewangan seperti Ar-Rahnu juga terdedah kepada risiko yang tinggi. Sehubungan dengan itu, kajian mencadangkan 3 kunci utama amalan kewangan Islam untuk diamalkan oleh setiap penyedia perkhidmatan Ar-Rahnu. Pertama, mewujudkan persekitaran yang dikawal selia. Persekitaran yang dikawal selia merujuk kepada takbir urus yang berkesan, iaitu mewujudkan ketulusan dan jaminan kualiti dalam sistem pengurusan. Oleh itu, pihak pengurusan Ar-Rahnu perlu memastikan organisasi-organisasi penting diwujudkan seperti audit yang telus, menyediakan pelan pengurusan risiko yang berkesan. Yang kedua, mengelakkan pengambilan risiko yang berlebihan. Ia bertujuan untuk memastikan rangka kerja pengawasaliaan bagi menyediakan perkhidmatan Ar-Rahnu sentiasa terpelihara. Pengambilan risiko yang berlebihan adalah dilarang dan perlu sentiasa dikawal. Dan yang terakhir, merangka produk sendiri untuk mendapatkan sumber kewangan alternatif. Penyedia perkhidmatan Ar-Rahnu perlu kreatif dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang boleh memberikan keunikan dan keistimewaan kepada organisasi. Akhir sekali, hikmah solusi dari perspektif Islam ialah sifat jujur dalam diri dapat dipupuk. Sebagai contoh, wang lebih bagi gadaian dipulangkan dengan jumlah yang tepat. Selain itu, perspektif Islam juga dapat menjauhkan diri kita daripada sifat boros. Sebagai hasilnya, kita dapat merancang kewangan kita dengan lebih baik. Dengan itu, syarikat Ar-Rahnu perlulah berpandukan perspektif Islam. Dengan itu, syarikat Ar-Rahnu tidak jauh tersesat dalam mengemudi perkhidmatan syarikat terhadap
pelanggan hal ini yang demikian, ia akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala.